pergi rumah ustaz yang ajar ngaji, mesti sebelah kubur rumah, tak tahu apa hal. Lepas tu lalu pokok buluh kan, mesti tak apa hal. Sampai dalam drama pun buat macam tu. Asal pergi ngaji, menyebut. Untuk pengetahuan anda semua, susu kambing Al-Ab ini juga baik untuk ibu-ibu yang mengandung. Sebab apa? Kebanyakan kelahiran, kita dapat lihat bagaimana ramainya baby-baby ni lahir-lahir je kena jaundice, demam kuning. Jadi itu sebabnya kita kena dapatkan amalkan susu kambing ni dalam tempoh kehamilan. InsyaAllah baik untuk ibu, baik juga untuk bayi yang dikandungkan. Jadi dapatkan segera dengan hanya RM45 sahaja. Hubungi kami, tekan link ataupun tulis di ruangan komen. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih diucapkan Tuan Pengerusi acara, bahagia Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Setiausaha, Tuan Bendahari, barisan yang kuasa masjid, Tuan Imam, Imam 1, Imam 2, Imam 3, barisan yang kuasa surau, masjid pula, surau Abu Bakar As-Siddiq, dan begitu juga pemimpin-pemimpin, pengurusi Persatuan Penduduk, ketua-ketua, ketua lorong, semualah yang ada pangkat malam ni kan. Terima kasih banyak. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita ke Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni dengan limpah dan izinnya, Allah Taala izinkan kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Berada di dalam taman-taman syurga. Yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Jadi makna langkah tu dah tepat dah tu. Jadi sebabkan syurga ni memang orang kata orang terpilih je boleh masuk, tu sebab yang terpilih je ada malam ni. Jangan risau, ni kira ramai lah ni. Kan? Pada saya lah, ni kira ramai lah ni, segenap sudut ada orang. Kan? Tengah ada, tepi ada, kiri, kanan ada, belakang ada, kira ramai lah tu. Cuma yang tak datang lagi ramai. Tu je. Kan? Itu je kan. Tapi maknanya okey lah tu. Okey lah tu kan. Malam ni jom pergi surau. Tajuk senang. Sajak pergi surau. Jadi salah satu cara kita bila pergi surau ni, satu benda yang kita nak kerja adalah kita nak mencapai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Bukan senang nak datang surau ni. Kan? Nak pula orang yang memang hari-hari datang lagi susah. Bukan senang tu sebab kita kadang-kadang tabik spring. Tengok orang yang boleh datang surau hari-hari ni. Nak pula lagi tua orang tu lagi hari-hari dia datang. Dahsyat. Yang muda lelo yang memang gagah perkasa tu pun payah nak datang. Macam-macam dia fikir nak datang tu. Jadi nak tunjukkan datang ni pun bukan senang. Datang ni memerlukan kesabaran. Allah bagi ganjaran pahala pada orang yang bersabar. Ada 3 peringkat pahala, darjat yang Allah Ta'ala bagi untuk orang-orang yang bersabar. Pertama, besar pahalanya untuk orang yang sabar dalam taat kepada Allah. Nombor 1. Bukan senang. Kita cakaplah bukan jauh pun, dokek depan rumah kau surau. Contoh. Seberang jalan dah jumpa. Tapi kenapa yang depan surau tu yang payah nak datang? Sebab nak kena kuat ni datang ni. Bukan susah pun, bukan kata ada musuh tengah jalan. Tak ada. Musuh dalam rumah banyak. Musuh dalam rumah macam TV. Leka dengan handphone menjebak dia tak sampai surau. Ada rancangan TV tertentu dia nak kerja, tak datang surau. Nak tengok bola, tak datang surau. Sebab tu. Kan? Bukan senang. Wahal dia dah tengok banner tu, kena datang. Dan sampai masa tak boleh datang. Sebab kena kuat. Allah Ta'ala bagi ganjaran pahala dan darjat yang tinggi untuk orang yang bersabar, untuk taat pada Allah. Macam kita puasa. Kena sabar puasa tu. Boleh kalau tak sabar,
pukul 8 pagi dah makan. Tapi Sabah punya hal, dahlah kat Sungai Petani ni buka puasa lambat. Kan? Cemburu tengok Sabah Sarawak tu. Tengok Seramban pun doreh, capek buka puasa. Kita lambat weh. Contohlah kan. Sabar. Selagi mana tak azan, sabar. Apa pergi ketaatan lain? Bayar zakat tu. Kan sabar tu, cari rumah imam. Nak pergi bayar. Imam tak ada lah dia petang ni kat depan surau. Biasa ada dia standby depan surau, kita nak bayar. Petang ni lah tak ada. Cari dia kat rumah. Sabar tu. Yang imam tu pula, kejap, minum jap. Dia nak minum pula dia dulu. Aku nak cepat ni. Contoh. Sabar. Sebab fikir benda tu tanda ketaatan kita kepada Allah. Kita sabar. Macam tu juga datang surau. Nak sembahyang jemaah. Taat kepada Allah. Nak kena sabar. Itu satu peringkat. Sabar yang lagi besar daripada peringkat yang pertama ni. Sabar yang kedua. Yang lagi besar adalah sabar dengan meninggalkan larangan Allah. Itu lagi susah. Macam mana tak susah? Kan? Dah biasa beli nombor ekor. Sekali nak tinggalkan. Payah tu sebab besar pahala. Dia tanya kawan geng surau dia, kau anak kau berapa orang dah? Baru 3, kau 2 je. Kau belum ada rezeki, kau 2. 3202. Jadi tu. Nampak tak? Dengan jumlah anak dia boleh tikam nombor. Tapi kalau dia tu, tak nak lah. Jom lah. Tak. Dia bertahan untuk tak buat, lagi besar pahalanya. Perempuan nak peluk dia. Jangan. Besar pahala dia. Bukan senang tau. Kebanyakan kita lah. Bukan aku nak peluk dia. Dia peluk aku. Waktu ayat kita kan. Ingat tak kisah zaman sahabat dulu. Nama dia Abu Bakar Al-Miski. Abu Bakar Al-Miski ni dikatakan iman ni kuat betul. Kemudian ada seorang pelacur paling lawa sekali. Dia tak apa kau tengok aku goda dia. Aku tak percayalah. Dia masuk dalam rumah kawan tu, dia buka pintu nak dipeluknya Abu Bakar. Dia kata nanti dulu. Nanti dulu. Dia tak kata jangan lah, dia kata nanti dulu. Dia buat apa? Aku nak masuk bilik air kejap. Dia masuk bilik air, dia ambil segala najis yang ada, dia lumur kat badannya. Dia sapu kat badannya, najis, busuk betul. Sekarang kau peluk aku. Lari pelacur. Lepas pada itulah, dia digelar sebagai Abu Bakar Al-Miski. Maksud miski ni kasturi. Bau haruman kasturi. Allah bagi diri dia bau haruman kasturi tanpa perlu pakai one drop perfume. Dia bangun ke, badan ke, dia tidur ke, dia berpeluh ke, bau tetap wangi. Allah bagi anugerah dekat dia. Nak tunjuk darjat lagi besar bila meninggal. Orang mengumpat, ya Allah bukan senang tak join. Memang dia tambah perisa tuan-tuan. Kau tahu tak, AJK surau tu tidak aku buat collection. Aku dengar banyak duit dah, kau jangan bagi lagi dah. Yang suara, itulah aku pun dengar. Mana kau dengar? Nampak sedap cerita tu, nampak tak? Berjemaah dosa. Kena faham tu. Jadi kalau kita boleh tegur, bukan senang. Tapi kita boleh tegur. Benda tu bukan senang, kita tegur dia. Macam ni lah, tak baik kau cakap benda-benda macam ni. Aku tengok elok aja. Kita jangan cakap benda kita tak nampak. Macam tu. Tu lagi besar pahalanya. Maknanya dia tak join sama geng-geng mengumpat ni. Geng-geng mengata ni. Tak, dia tak join. Dan yang ketiga, yang paling besar pahala sabar adalah sabar dengan ujian dan dugaan Allah, termasuklah dugaan penyakit. Itu paling besar darjatnya. Yuk. Orang kadang demamnya. Allah, kenapalah demam macam ni? Berapa kali nak demam dah? Bulan ni dah 3 kali dah lah bayar kat klinik mahal. Marah. Mungut. Kalau buka kitab muka Syafatul Qulub, setiap kali Allah Ta'ala uji kita dengan penyakit, Allah akan hantar 2 malaikat. Kau pergi tengok apa sipulan-sipulan ni cakap bila aku bagi sakit kat dia. Mana Allah bagi sakit sebab Allah ingat kat kita. Allah sayang kat kita. Bila hantar 2 malaikat, bukan mana Allah tak tahu. Allah sahaja bagi kerja kat malaikat. Kau tengok apa si Munah ni kata.
Kebetulan nama dia Maimunah, bukan nama sebenar. Kau tengok Maimunah ni kata apa? Ya Allah, Maimunah ni sabar orangnya, ya Allah. Dia kata syukur alhamdulillah, mungkin Allah bagi aku sakit ni sebab nak bagi aku rehat agaknya. Dah berapa hari aku penat tak berhenti-berhenti aku kerja ambil catering lah, apa masak apa macam-macam. Contoh. Jadi bila dia bersyukur, apa Allah Ta'ala respon? Allah Ta'ala kata dekat malaikat tu, bagi tahu pada dia. Kalau dia mati, akan aku letakkan dia dalam syurga. Dan kalau dia hidup, aku akan gantikan darah dan dagingnya dengan darah dan daging yang baru. Dia akan jadi lagi sehat daripada sebelum. Tapi kalau malaikat lapor, dia mungut. Allah, kenapa aku demam yang mati lagi baiklah. Tak tahan lah rasa. Sakit, kenapa lah aku? Ya Allah, apalah balanya macam ni. Contoh. Maka masa tu Allah Ta'ala kata, wahai malaikat, kau sampaikan kepada dia dan suruhlah dia sembah Tuhan selain aku. Macam tu sekali Allah Ta'ala marah bila kita mungut. Kadang Allah Ta'ala uji kita tak bersamana pun. Lubang hidung tersumbat nak tidur. Mengamuk tu. Allah. Allah. Macam nak tidur. Marah. Kau marah siapa? Jangan marah sakit tu. Marah siapa yang bagi sakit tu kita marah. Kan? Itu sebenarnya. Kan? Contohlah, isteri masak. Masin. Allah, masin pula. Alah. Dia bukan marah nasi. Dia bukan marah lauk, dia marah orang yang masak tu. Jadi kalau kita sakit, siapa bagi sakit? Kita marah siapa? Macam tu lah fikir dia. Kan? Jadi, bila kita tengok dalam kehidupan kita hari ini, kan? Allah Ta'ala dah siapkan satu tempat yang mana kita boleh menenangkan diri kita. Tak ada tempat yang orang rasa kusut masalah melainkan rumah Allah. Ada masalah masuk rumah Allah, insya-Allah. Lupa sekejap. Macam tu lah. Malahan kadang-kadang bila datang surau, masalah tak selesai-selesai. Kat rumah dia jamban tersumbek. Nak buang air pun payah. Aduh, hai. Beranang-ranang ke tepian. Terapung. Sudah tutup pakai papan. Dia dah fed up dah. Jangan siapa pun buang air kat sini. Tutup. Saya tertekan waktu saya belajar dulu. Bilik asrama saya. Manjang timbul je. Memang sudahnya kita ambil papan tutup terus. Tak tergamak menyaksikannya. Kan? Betul. Saya sebut pun terbayang. Jadi, dia pun pergilah ke surau. Pergi surau. Lepas tu doa, ya Allah, kau tunjukkanlah aku, ya Allah, bantulah aku, ya Allah. Lepas bagi salam tu kan. Lepas bagi salam tu kan, zikir tu kan terbayang, ya Allah. Ya Allah. Lepas tu doa, imam doa. Walhamdulillah rabbil alamin. Sebut salam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Tengah terfikir kepala. Allah tersumbat. Allah tersumbat. Sallallahu tersumbat. Sampai seorang tu. Ha! Dia nampak seorang kawannya. Kawan tu kau jual ada blokir. Salah seorang jemaah tu orang kuat ada blokir. Dalam berbual. Allah kau dah elok ada nak tanya engkau lah. Rumah aku jamban tersumbat. Ya ke? Berapa lama dah? 2-3 hari. Engkau tak telefon aku. Tak apa besok aku hantar budak. Settle. Datang suraunya hal. Datang surau tak nampak sangat. Tapi datang rumah nampak ajatnya tu. Nampak tak? Kita ni kadang pandang surau. Jangan lupa surau masjid. Masjid ni rumah Allah. Nabi jadikan bukan hanya tempat ibadah. Tempat perbincangan. Pembangunan masyarakat. Semua dalam masjid. Dalam surau ni. Tempat. Dan permesyuarat yang paling sesuai dalam surau. Jarang orang mesyuarat dalam surau baling kursi. Sebab kursi pun tak ada. Kan? Dia bersela je. Lepas tu ingat Allah aja. Betul. Kita selalu dengar. Dasar kaki mabuk. Kaki minum arak. Ada orang cakap. Apa nak jadilah dengan kau ni. Minum kaki mabuk. Kau ni kaki judi. Seorang tu kaki nombor. Yang seorang tu kaki perempuan. Semua kaki. Saya tak tahu kenapa salahkan kaki. Kau kaki perempuan, kau kaki nombor, kau kaki pukul. Pukul isteri, pukul. Saya nak cakap satu perkara je. Kaki-kaki ni, boleh kita sucikan dengan tukar dia jadi kaki surau.
Settle, pergi surau, pas subuh surau, pas zuhur surau. Pas asar, masa asar pun pergi surau, masa maghrib surau, isyak surau. Jadi masa nak buat benda-benda yang lain ni, kurang. Kita nak kerja 3 perkara dalam hidup kita. Nombor 1, kejar apa yang disebut sebagai hidayah. Kalau kebetulan nama bini kita Hidayah, belum tahu lagi. Ini kejar hidayah supaya dapat beza benda buruk dan benda baik. Orang yang tak ada hidayah, benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Dia tak nak lagi surau, kau pergi surau, kau tak apa-apa dia cakap dengan aku dah lah tak pernah datang, tiba-tiba datang, mesti macam-macam cakap. Nampak? Hati dia fikir macam tu. Dengar apa saya cakap. Barang siapa yang beribadah kerana manusia, hukumnya riak. Barang siapa yang tidak beribadah kerana manusia, hukumnya syirik. Kenapa? Seolah-olah ada yang lagi besar pada Allah menyebabkan dia tak datang sembahyang. Kita datang solat kat surau ni sebab orang ke? Sebab manusia ke? Tak. Sebab kita nak buat kerana Allah, nak ganjaran pahala, ikhlas kerana Allah. Boleh nombor, dia tak rasa apa. Dah lah boleh nombor, monang pula tu. Yang paling kurang asam tu dah monang ke belanja je ke surau. Asal monang ke. Malam ni saya dah ajak nak belanja je ke surau makan. Je ke surau tak tahu apa potolan. Lepas tu dah seorang bagi tahu, weh lain macam ni. Dia mana dia dapat duit lah. Itulah tiap-tiap bulan hari lahir dia. Kejap-kejap birthday, kejap birthday. Allah Ta'ala memang bagi. Orang-orang yang macam ni kadang-kadang senang kono nombor. Kita yang doa hari ni saja-saja tikam tak kono. Mana Allah sayang dengan kita. Tapi jangan cuba pula. Nak tengok manalah tahu. Kan kono ke tak kono, sekali kono. Kono penyakit jangan main-main. Jangan main-main. Kan? Hidayah. Orang mengumpat tak rasa apa. Aku ni bukan mengumpat tau. Sekadar berkongsi. Bodoh tu. Sama lah tu. Kita bukan mengumpat, kita ambil pengajaran. Nak bagi pengajaran dengan orang, cerita. Adalah hamba Allah ni, dekat New Zealand, contoh dia sebut. Dekat Afrika, dia tak sebut Malaysia. Sebab tak nak nanti, jangan kau cakap macam aku kenal aja. Tak ada kena-mengena dengan orang Malaysia ni, tak ada. Supaya tak nak kita bersangka-sangka. Kadang dia bagi contoh, ni aku tak cakap sesiapa ya, aku bagi general je. Imam satu surau. Aku tak sebut nama. Orang tahulah siapa. Kan? Kenalah pandai. Kan? Jadi, ingat. Mengumpat dia tak rasa apa. Sebab hidayah tak ada. Tak pakai tudung. Tak rasa apa. Tak rasa apa. Dia kata belum dapat hidayah lagi. Yang seorang cakap, belum sampai seru. Orang kita kan sebut, belum sampai seru. Apa maksud seru ni? Seru nama? Jamilah. Macam tu. Orang kita punya pandangan seru hidayah ni, aksiden terbalik kereta, dia hidup lagi. Tu seru. Kau tak tahu terbalik kereta, kalau kau tunggu terbalik kereta, kalau kau hidup tak apa, kau mampu tahu macam mana. Kan? Kalau sebut belum dapat petunjuk, apa Quran belum cukup jadi petunjuk? Soalan ni. Pertama, hidayah. Datang surau rasa pelik. Mula-mula pelik, lama-lama okey. Jadi so, orang yang dah biasa pergi surau, sekali tak datang, rasa lain macam. Sembahyang tarawih, sini buat berapa? 20. Oh, steady sini. 23 buat. Buat 23, setiap malam buat, relax. Tapi dekat rumah, kita buat 8 rakaat, buat sendiri, mencungap. Walaupun baca inna a'tayna Allah. Semua inna a'tayna Allah. Tapi mencungap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah penatnya sembahyang. Betul, tapi ikut imam, relax. Ada yang sujud tu. Sujud rakaat yang keempat punya sujud yang terakhir. Dia naik-naik aja, rupanya dah rakaat ke-8. Nah, maknanya punya lama dia lelap tu. Sampai orang dah angkat takbir pun dia tak sedar lagi. Macam tu lah. Jadi itu yang tak rasa penat sangat tu. Kan?
Orang bagi salam yang lain, dia boleh. Tak. Nak ceritakan. Hidayah. Dapat beza benda buruk, benda baik. Datang surau, mudah-mudahan. Tu sebab bila kita dapat datang surau, jangan kutuk pula orang tak datang surau. Neraka lah tu. Kita tengah ambil wuduk ni kan. Ambil wuduk. Ambil wuduk. Lepas tu kita nampak ada perempuan lalu. Perang rambut. Neraka lah budak ni. Dalam hati neraka. Suka je neraka. Yang kita tak tahu, dia lah balik rumah, dia lalu depan surau, alamak segannya orang semua. Dia pun balik kerja. Rambut perang. Dia pun masuk dalam rumah, buka TV. Tengok TV satu, Forum Perdana Al-Islam. Cerita tentang menutup aurat. Ini cakap aku ke ni? Buka TV 3. Apanya adalah ulangan. Ada pula ulangan, tanyalah Ustaz. Ustaz, apa hukum tak pakai tudung? Kenapa semua cerita pasal tudung ni? Dia buka pula TV Hijrah. Dalam gelap-gelap, penceramah yang sensor tinggi-tinggi, dia pun cerita pasal tu. Kan? Saya tak payah sebut siapa, jadi nampak sangat saya nanti. Macam tu. Kemudian sampai pula buka TV 9. Pun ada juga rancangan agama. Buka Astro Wasi. Semua tajuk yang sama. Sudahnya menitis air matanya. Apakah ni tanda Allah bagi kat aku? Kita tak nampak ni, kita kat surau. Sudahnya dia masuk dalam bilik air. Dia cuci rambut dia yang sebab pahit berkarat tadi. Dia dah basuh-basuh, dia buang jadi hitam balik. Dia ambil wuduk. Dia salat. Dalam sujud, dia meninggal dunia. Siapa yang tahu dia dah taubat? Tak ada siapa yang tahu. Jadi siapa kita nak hukum orang tu neraka? Faham tak? Begitu juga orang dengan harapan. Orang kek luar. Jangan kau kutuk orang pergi surau. Macam mana tak baik orang surau. Malam ni tak berapa ramai datang. Ramai lah ni, ramai. Saya tengok 30,000 tak lagi. Semua yang datang, tengok imam doa. Muslimin wal muslimat. Mu'minin wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat. Doa untuk semua. Tu sebab orang luar tak datang surau tu pun okey. Sebab doa daripada dalam ni. Allah makbulkan doa. Okey, rezeki orang luar walaupun tak datang. Belum pernah lagi imam doa. Imam punya marah orang tak datang. Ya Allah, kau sejahterakanlah aku dan jemaah yang datang saja. Tak pernah lagi imam doa macam tu. Sebab kena datang surau. Okey. Itu pertama. Yang kedua yang kita nak kejar, maghfirah, keampunan pada Allah. Datang surau, hati kita dekat dengan keampunan daripada Allah. Doa, ya Allah, Tuhanku, aku ni banyak dosa, ya Allah. Habis sembahyang wajib, kita buat sembahyang sunat, doa, ya Allah, banyaknya dosa aku, ya Allah. Aku dulu banyak berdosa dengan Engkau, ya Allah. Aku sakitkan hati ahli keluargaku, ya Allah. Aku sakitkan hati masyarakat, ya Allah. Aku sakitkan hati kawan-kawan aku, ya Allah. Keampunilah dosaku, ya Allah. Dulu masa muda aku banyak tinggal sembahyang, ya Allah. Aku banyak buat maksiat, ya Allah. Aku beli nombor, ya Allah. Contoh kan. Tapi tak adalah kuat-kuat sangat kita baca. Satu surau, astagfirullahaladzim, ya Allah, banyak, ya Allah, ya Allah. Kan? Tak. Doa, insyaAllah. Maghfirah. Tu sebab kita kena zikir. Macam mana paling kuat pun, paling tidak pun istighfar. Sahabat pernah tanya, kaifan astaghfir ya Rasulullah. Macam mana cara nak istighfar? Nabi ajar astaghfirullah. Paling senang sekali. Astaghfirullah. Itu sebab kalau sibuk sangat pun lah di surau. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah. 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 Doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillah. Dah balik. Apa lah galak lah tu doa apa? Doa apa? Makan. Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami fima razaqtana, kata rezeki kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Mana makan? Itulah baca doa, api faham tidak? Doa tu okey. Kalau dah tak ada doa nak baca, baca doa tu. Tapi jangan kuat-kuat sangat baca. Dah kita nak balik ni. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Macam tu. Kan baca kuat. Allahumma barik lana fima. Orang sebelah dah makan. Dia tu pun tak tahu.
Nampak lembaga makhluk halus kacau kita pun tu doa baca. Nampak hantu. Buat gaya Samsul Yusuf. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Lari hantu tu. Gila betul dengan aku nak dimakan tu. Nampak tak? Hantu pun tahu tu doa makan. Minta ampun dengan Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ingat sahabat dulu. Sahabat Nabi istighfar paling kurang 70,000 kali sehari. Tapi kita tak buat lah. Jangan cakap tuan-tuan. Termasuk yang bercakap ni. Saya menceritakan ni. Paling tidak buat 1000 kali sehari. Nabi suka umat dia beramal walaupun sedikit tapi berterusan. Nak pergi masjid jauh. Surau dakik. Tang surau. Zikir. Imam bawa 3 kali. Tak apa. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Buat 3 kali. Tapi buat hari-hari. Tu Nabi suka. Kan? Ataupun astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Siap taubat sekali. Kan? Kau pemalih anak? Astaghfirullah. 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 Itu pemalih habis itu. Tak apa sebab Nabi aja. Tak ada masalah. Minta ampun dengan Allah. Melainkan kita confident. Alhamdulillah Ustaz. Setakat lepas imam baca doa awal tahun sampai sekarang belum ada dosa lagi tu. Berni, siapa angkat tangan? Siapa rasa tak ada dosa? Angkat tangan. Tak berani orang yang cakap angkat tangan kalau yang teramak tu mesti berdosa. Dia angkat tu berdosa. Kan? Punya sombong kan? Belagak tak ada dosa. Puanlah fikir tuan. Hari ni pun tak ada dosa lagi. Nampak? Confident. Minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Dan yang ketiga, yang kita nak kejar adalah hidup kita ni kejar rahmat. Nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain. Kahwin dengan rahmat. Bukan. Sesedak kawan saya Rahmat yang tengah tak apa sihat sekarang ni kan. Rahmat. Nak dapat rahmat daripada Allah, caranya ibadah banyak-banyak. Itu. Macam tadi istighfar kan. Buat 1000 kali sehari. Lepas subuh 200, lepas zuhur 200, lepas asar 200, lepas maghrib 200, lepas isyak 200. InsyaAllah. Nabi janji orang yang rajin istighfar pertama akan diampunkan dosanya. Kedua akan dijauhkan daripada bala dan musibah. Akan didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Istighfar. Ada bondo nak istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sahabat dulu yakin bila dia istighfar 70,000 kali, insya-Allah apa dia nak Tuhan akan makbulkan. Cuba buat. Orang perempuan tak nak suami dia terbabit dengan kan? Istighfar banyak. Minta astagfirullah, 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 astagfirullah. Pakai yang meter tu kan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Doa. Macam 1000 kali tadi buat 200-200 tak adalah banyak sangat. Kalau sekali balun 1000 takut banyak langsung tak buat lagi dah. Penatlah tak nak buat lagi dah. Tu buat sikit-sikit. Okey. Jadi dengan nak dapat rahmat kena ibadah banyak-banyak dengan Allah. Tapi nak beribadah, kita nak kejar apa yang disebut sebagai kesempurnaan ibadah. Nak capai kesempurnaan ibadah, ada 4 perkara nak kena ada. Nombor 1, mestilah dengan ilmu. Datang surau. Setiap malam surau ada majlis ilmu. Saya dah sebut awal-awal tadi. Barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Kita duduk dalam majlis ilmu. Kat surau ni sebenarnya berada dalam taman syurga. Tu yang saya dengan Ustaz Don ceramah di Tawau, nampak seorang budak tu pakai t-shirt. Jom datang majlis ilmu. Dekat belakang tu pergi syurga balik hari. Betul juga. Kita dengar ceramah, betul balik. Betul datang balik kan. Hari-hari. Hari-hari ada kuliah sini kan? Ya ke tidak? Kau malam ni je? Ada kan? Janganlah buat terperanjat pula.
Hari-hari dia kuliah datanglah. Tak usahlah kira siapa datang. Kita datang walaupun tidur pun dah ada pahala dah. Pahala tidur lah. Pahala tidur dalam taman syurga. Dapat pahala. Tidur tu pun nikmat tu Allah bagi tu. Kek rumah dengan bantal, dengan selimut pun tak dapat tidur kadang. Kek surau, tagak tidur. Tidur. Kan? Ini tidur tak ada masalah. Tentang majlis ilmu. Kemudian jangan lupa, Hanzalah pernah tanya pada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, boleh tak kau tanya kat Rasulullah? Tanya apa? Macam mana cara kami nak mengelakkan diri kami jadi seorang yang munafik? Kenapa pula? Bila kami berada dengan Rasulullah, Rasulullah cerita pasal syurga, terbayang syurga. Bila Rasulullah cerita neraka, terbayang neraka. Kami takut. Tapi bila kami berjauhan pada Rasulullah, kami mula leka dengan suami, leka dengan isteri, leka dengan anak, leka dengan dunia. Kami terasa menjadi seorang munafik. Maka jawab bila soalan tersampai kepada Nabi, Nabi pesan, perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah. Majlis-majlis ingat Allah, termasuk ceramah, termasuk majlis tahlil arwah, termasuk majlis zikir, zikir perdana ke tak perdana ke, baik zikir kat surau ke, itu adalah salah satu cara nak mengelakkan diri kita jadi seorang munafik. Siapa duduk dalam majlis ilmu, apa yang penceramah tu sebut, mesti dalam hati dia, betul lah dia cakap, aduh aku ni pun cuma orang lain tak dengarnya. Dalam hati, aduh betul lah dosa mengumpat tu, Allah, aku tak nak ngumpat. Keluar pada surau, buat perangai balik. Tapi bila masuk surau, dengar ceramah, okey dia balik. Itu sebab kena selalu datang halaqah zikrullah. Selalu datang surau. Tu belakang dewan. Saya tanya berapa belanja? Nak bina dewan ni? 90,000. Alah kecilnya hal. Kan banyak bonus 90,000. Tak, kenapa saya cakap tak banyak? Nak bandingkan dengan apa yang kita ada, dengan masyarakat yang kita ada. Yakin dan percaya. Saya datang sekali lagi, dewan dah siap. Tuan-tuan, malu tuan-tuan. Kita orang Islam ramai, malu. Hari tu saya ceramah dengan Abang Samsul Rau-Rau. Ataupun next program, dewan dah siap, saya bawa Samsul Rau-Rau datang. Kita buat 2 Syamsul kat surau. Tapi kalau sakat Chenia datang, saya akan Samsul Rau-Rau balik. Bila ramai sikit. Tak adalah. Ada saja. Tak ramai pun saya datang, insyaAllah. Di 30,000. Besok pastikan 50,000. Okay. Saya berforum dengan dia. Saya, Samsul Rau, lepas tu Abang Nasir Wahab pun ada. Masa tu satu masjid nak lancarkan tabung dana. Pembinaan masjid baru. Harganya 9.6 juta. Saya cakap dengan Abang Samsul Rau, bila dapat ni bang? Banyak betul. Kita pun tak pernah tengok 9.6 juta tu macam mana banyak. Kalau susun kat surau, tak tahulah. Lepas tu, rupa-rupanya malam tu bukan program yang pertama. Dah beberapa siri program dibuat. Malam tu saya tanyalah, habis berapa lagi tak cukup? Tinggal lagi 800,000 sahaja yang belum cukup. Maknanya 8 juta lebih dah ada. Nak tunjukkan orang Islam ni boleh bagi. Ni karang lalu karung, lalu tabung, sumbek duit. Tak ada duit, golang tu. Duit tak ada, jam bagi. Tak kisah, bagi apa ada. Tak ada, handphone tu, format siap-siap, masuk dalam pakai. Pandailah JK surau tolak kat kedai Cina tu, besok dapat berapa. Tak, kita ni ada peluang. Buat. Tuan-tuan fikirlah, Dewan Serbaguna belakang ni, Dewan Abu Bakar As-Siddiq yang kita nak buat ni, boleh buat macam-macam program. Kita buat program ceramah. Kita boleh buat program kenduri kenara. Orang kahwin pun walimatul urus boleh buat kat situ. Macam-macam event. Orang luar buat seminar kat situ. Bayangkan duit yang kita bagi dengan ikhlas. Setiap kali orang guna, pahala mengalir untuk kita. Orang yang dah mati tu, kalau bolehlah dia bangun balik, Allah Ta'ala bagi 10 minit dia hidup, dia bukan sibuk cari bini, anak dia, suami dia. Dia akan cari tabung.
Dia akan cari tabung. Nampak tak? Pembangunan Dewan Serbaguna Surau Abu Bakar As-Siddiq. Jom pakat rebut saham akhirat. Bukan akhirat saja, teh dunia dah dapat. Orang yang bagi sedekah, Nabi kata akan murah rezeki, akan panjang umur. Orang yang bersedekah, dia akan dapat mengkayakan hati, membersihkan harta, memanjangkan usia, melancarkan rezeki. Ingat empat tu. Hadis macam-macam hadis. Tetapi disimpulkan empat. Akan mengkayakan hati. Orang yang bersedekah, hati dia kaya. Walaupun dia tak ada duit, kaya. Duit sikit, bagi. Bagi. Orang kaya pun payah nak bagi. Dia boleh bagi. Kan? Ini dah lah bagi sikit, sebut pula sikit tu. Kau tahu tak kos pembinaan Dewan Saidina Abu Bakar As-Siddiq tu berapa harga? 90,000 kan? Dalam tu ada duit aku 100 dalam tu. La ilaha illallah, sebut. Dah lah 100 saya bagi. Kena tarik pula, kena padam pula pahala tu sebab ngungkit. Duit aku ada 100 dalam tu. Umai ayat. Ada satu hamba Allah. Ya Allahu Akbar. Orang kaya yang budiman. Saya tak nak sebut siapa. Di Seremban, dia bertanya, ada tak tanah yang boleh dia nak buat wakaf, dia nak bina masjid. Dia niatkan wakaf untuk mak dia satu masjid yang dinamakan atas nama. Kan, ada satu nama lah. Tapi dia niatkan untuk mak dia. 6.5 juta. Kemudian baru teringat, Allah Akbar, dah halang-halang wakaf untuk mak saya boleh. Ada tak tanah lain lagi? Nak wakaf untuk dia pula. Ambil satu masjid. 5 juta lebih lagi dibagi untuk nama dia pula wakaf. Ya Allah. Itu cara orang ada duit, tuan-tuan. Kita yang tak ada duit, jangan risau. Bagi apa yang ada. Dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah Ta'ala dah beritahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Yang kita suka, kita bagi. Lalu tabung, buka beg. Yang ada 100 dengan RM5. Bagi RM5. Sebab kita sayang RM5. Faham tak? Yang faham, tak faham sudah. 100 saya tak sayang Ustaz, sebab saya biar dalam beg tu. Ya, iya kan. Yang mana kau takut kan. Ada seorang tu lalu tabung, sap dia bagi RM1. Lepas tu orang belakang tepuk dia. Apa? Orang tu hulur 100. 100. Sap dia masuk. Jalan tabung. Dah habis semayang dia tanya kawan tu. Bagus bang, 100 bagi. Tak adalah. Tu duit abang tadi, masa abang abang pakai tadi jatuh, saya bagi kat abang balik. Rupanya duit dia juga. Manung kawan tu tengok tabung tu. Aduh. 100 aku ada dalam tu. Dalam dia pada gabur poket dia tadi, tarik RM1 tadi. Terkeluar 100 tu jatuh, orang belakang hulur balik 100 tu kat dia. Yang kawan tu ambil masuk dalam tabung. Ingat duit kawan tu. Ingat. Melapangkan rezeki, memanjangkan usia kan. Bayangkan, mengkayakan hati, membersihkan harta. Yang ketiganya, memanjangkan usia. Dan yang keempatnya adalah apa tadi? Siapa dah lupa dah, keempat apa? Melancarkan rezeki. Itu sebabnya. Itu sebab lagi satu lagi, menjauhkan. Dan satu hadis kata, siapa yang rajin bersedekah, Allah Ta'ala akan jauhkan dia daripada bala dan musibah. Itu sebab ulama' dulu-dulu pesan, kalau kita keluar rumah, drive ni, nak keluar musafir, kita nampak masjid ke surau rumah kita, berhenti kejap. Berhenti kejap, masukkan duit dalam tu, jalan. InsyaAllah, Allah Ta'ala lindungi perjalanan kita. Kadang dia bukan accident, tayar bocor lah, garam lah. Time tu lah bocor. Time tu lah minyak tak cukup. Time tu macam-macam, tiba-tiba jalan tu dulu rasa cabang dulu, dah lurus pula dah jalan tu. Habis dilanggar divider tu. Jangan main-main, banyak hal macam tu sekarang ni. Kan? Lepas tu gangguan dalam perjalanan ni, macam cerita ke, saya tu pernah kena. Daripada jalan Muazzam tu, nak balik ke Seremban, tiba-tiba berbau ke tu. Hal, apalah bau belacan ni, saya terlalap. Terbau tu langsung, apalah bau belacan ni weh, cakap kawan ni, janganlah kau tegur aku pada tadi dah bau ni, dia katanya tu. Saya pandang belakang, rupanya ada satu hamper.
Inilah hamper ni, langkali letak dalam bonet. Orang bagi belacan tu. Saya kata tu. Oh, ya ke? Oh lah, you kot. Sampai kat Seremban, kat rumah saya, turun. Saya keluarkan hamper tu. Kuih bau lu. Mana belacan tadi? Tak ada. Macam-macam gangguan tuan-tuan dan puan. Kan? Bukan kata apa tau. Kan? Hantu tak ada dah. Tu makhluk Allah tu je. Kan? Hantu tak ada. Saya nak beritahu anak-anak kita. Hantu tak ada. Yang ada, orang yang tak ada kerja berlakon jadi hantu. Tu ada. Lepas tu mak pun sama menakut-nakutkan anak. Pada kecil lagi ngajar anak. Jangan pergi dapur tu. Momok. Yang mana budak tu tak takut hantu lebih daripada takut ke Allah? Kan? Iyalah. Orang dulu-dulu ialah takut hantu. Tak apa kono dulu-dulu kan mengaji. Pergi rumah ustaz yang ajar ngaji. Mesti sebelah kubur rumah. Tak tahu apa hal. Lepas tu lalu pokok buluh kan. Mesti tak apa hal. Sampai dalam drama pun buat macam tu. Asal pergi ngaji. Menyebut. Itu sebab saya respect dengan Abang Samsul Yusof tu. Dia buat filem munafik tu. Bagus. Sebab dia mengenengahkan ayat-ayat suci Al-Quran. Makhluk-makhluk halus tu kan. Tengok hantu tu. Kan kita akan calah-calah buluh di tu. Tak apa hal buluh kat yang kono. Kan? Saya cakap kat dia, tanyalah. Yalah sebab dia bagi ayat-ayat Quran, dia baca kan. Bagus. Saya pernah tengok budak-budak Melayu tengok kat Kodai Mamak, tengok cerita Conjuring tu. Cerita hantu Conjuring, ada tengok tak lah? Mulalah jadi baik tu tak tengok, nyampah pula aku. Tak kisahlah, saya share lah. Dia tengok cerita tu. Budak tu tengok cerita hantu tu, dia boleh cakap, budak Melayu Islam ni, tunjuklah salib tu. Budak jadi anak-anak kita ni yakin lah macam mana tu ke apa? Tu bagi ayat suci Quran tu saya mesej Samsul Yusof. Tahniahlah Samsul atas kejayaan filem Munafik 2. Saya terasa setaniahkan dia tu macam taniah kat diri sendiri. Tahniahlah Samsul. Rasa macam cakap ke diri sendiri. Tapi masa tu dia jawab saya, dia kata, tapi frust sikit lah Ustaz. Kenapa lah waktu kutipan tinggi dekat Indonesia tu, waktu tu tengahkan tragedi Palu tu. Kan? Dia frust sikit lah, sedih. Lepas tu orang kita ni pula tengok cerita macam tu, munafik bagus. Boleh lah, tengoklah. Tengok pukul 6.30. Keluar dah isyak. Maghrib, takkan dia maghrib. Jangan bongak lah kan maghrib dalam tu wayang. Dia lagi munafik daripada munafik tu. Nak bayangkan tu. Kan? Jadi, kita ni ada peluang menyumbang lah. Dah lancar tabung belum? Belum lagi? Belum lagi ke? Boleh? Dengan ini saya Cawaib kawasan pula dah. Tak adalah, marahlah orang kan. Saya dengan ini, dengan lafaz yang mulia, dengan ini melancarkan tabung pembinaan sumbangan wakaf pembangunan Dewan Serbaguna Surau Abu Bakar As-Siddiq Taman Patani Jaya. Jadi pada adik-adik yang bertanggungjawab, silalah mulakan pergerakan. Boleh collect pergi dek. Bawa. Hanya adik-adik yang pakai jubah ni. Ya. Pastikan. Sini dulu dek. Orang pertama dulu kono, mesti. Alhamdulillah ya. Saya teringat hari tu pun dekat kampung mak saya nak tarawih tu kan, salah satu malam tu saya jemput imam luar kat kampung mak saya lah. Saya sendiri pun tak dapat tak dapat nak ikut turn yang dah disusun oleh surau kampung mak saya tu buat ceramah kan. Jadi satu malam tu kebetulan turn saya tu ada satu turn saya bawa seorang budak tahfiz. Ya Allah. Rakaat pertama lain Fatihah, rakaat kedua lain Fatihah. Pertama kali orang kampung saya beritahu, pendek sangat baca. Wah, lain macam. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kelebihan kan. Orang yang hafaz dengan lagunya. Allah. Itu ada orang kampung saya cakap, sojuk perut mak dia. Saya kata jangan, sojuk perut ni kambung. Sojuk hati. Yalah, Alhamdulillah. Tuan kan. Itu dia. Jadi, tadi kutipan tadi macam dah okey. Dah round semua dah. Alhamdulillah.
Tak apa, kan kita buatlah second round pula. Ada orang tengah berfikir tadi tak bagi lagi kan. Siapa yang tak bawa duit boleh ambil, jangan risau. Besok sentiasa ni nombor ni ambil. Nombor akaun RHB Bank Islamic ni ambil. Dan ni senang. Sekarang ni semua mudah ya, online transfer. Kan? Terlebih pula kosong tu sen kan. Menurut tak apalah, rezeki bagi kan. Mudah-mudahan. Untuk kita juga tuan-tuan. Untuk kita. Kan? Jadi kita dah buat mana yang kita boleh buat. Dan Allah Ta'ala janjikan ganjaran untuk kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita syukur, Allah Ta'ala akan lipat gandakan. Tapi kalau kita kufur, tindak tanduk kita, dia syukur ni pertama dengan lisan, sebut alhamdulillah rezeki Allah bagi. Nabi sendiri waktu Nabi lapar sekali itu, Nabi cari makanan. Mana nak cari makanan ni? Terserempak dengan Sayyidina Abu Bakar. Kau kenapa Abu Bakar? Aku lapar Rasulullah. Sambunglah dengan aku. Jalan berdua. Terserempaklah dengan Sayyidina Umar. Kau kenapa Umar? Aku lapar lah. Lapar juga. Semualah kita orang semua lapar. Maka jalanlah ketiga-tiga pemimpin hebat ni jalan-jalan cari makan. Dalam jalan-jalan tu sampai kalau kita tengok, perasan tak? Yang siapa dah pergi Mekah, pergi Masjid Nabawi, kan dekat pintu tu, Babu Salam depan tu, dekat belakang, dekat pintu masuk tu, dekat tepi tu ada satu macam segi empat tepat, segi empat. Macam bangunan, bukan bangunan kecil je. Petak macam tu, dia bumbung-bumbung sikit lah. Dia memang tak letak label kat situ. Sebab orang Pakistan ni, orang apa ni, dia kegemaran orang sana kan, dia nyombah benda tu. Itulah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tapak rumah dia. Jadi Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar pergi rumah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah gerangannya tiga pemimpin hebat ini datang rumah aku? Sungguhnya kami lapar. Ada tak makanan kat rumah kau? Ya Rasulullah. Yang ada cuma buah tamar dan air masak. Maka Nabi pun sebut Alhamdulillah. Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan pergi makan buah tamar. Nabi pun minum. Contoh. Waktu Nabi sebut Alhamdulillah. Sambil Nabi baca Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Nikmat Tuhanmu naklah kamu sebut. Alhamdulillah. Dapat kita dewan satu kat sini. Mudah kita nak buat apa-apa program. Alhamdulillah. Dapat kita surau hari ini. Alhamdulillah. Ada makan lepas ceramah. Contoh. Kalau ada lah. Kalau ada. Tak ada. Payah jawab tu tak ada. Okay, tak apa. Samsul debat memang takkan nasi dah sekarang ni. Memang nak kuih. Kilo tuan-tuan. Hari tu timbang. Lagi 3 kilo nak 100. Itu yang langsung air manis apa semua tak minum dah. Oh, lain macam insaf lah. Mengigil jarum. Kan? Jarum timbang tu. Mengigil je. Tak tergamak dia memberitahu tuan dia kan. Berapa barik kan. Jadi saya memang tak makan banyak. Tapi kalau ada, saya makan lah. Macam tu lah kan. Nak kalau ada beritahu. Sebab apa? Makruh camah dah lama kalau makanan dah siap. Macam tu kan. Salah tuan-tuan. Kan? Jadi, tu yang pertama kita sebut. Yang kedua, dengan hati. Hati memperakui siapa yang bagi nikmat. Itu sebab Nabi cakap, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandang siapa yang bagi nikmat. Yang ketiga, tindak tanduk, tingkah laku, perangai mesti. Dengar. Tingkah laku mesti tanda syukur. Contoh pergi surau, semayang. Tu tanda syukur. Dah ada kereta, dah ada motor. Tak salah satu tanda syukur, bawa pergi surau. Balik kereta besar, suruh ke rumah. Sanggup naik motor tu. Kuyup balik. Dek hujan lobek kan. Kereta tu tak nak bawa lah. Nanti orang cakap kuriak lah, peduli lah, bawa pergi surau. Bukan nak belagak. Malah. Kok malu parking kat rumah ICU belakang dah. Tak ada orang nampak dah siapa punya. Orang semua dah balik kan, tengah malam kan, baru balik rumah. Malam ambil lah balik. Contoh lah. Kemudian, yang keempat tu sebabnya tindak tanduk kita menyebabkan contoh, kita dapat nikmat, Allah bagi tapi tak semayang. Tu sebab azab komat lah pedih. Nampak tak? Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tak rosak.
Nikmat Allah dah bagi kat kita, jaga elok-elok. Dah ada surau ni, bola elok-elok. Salah satu tanda rosak kan, salah satu cara nak rosakkan surau, seorang pun jangan datang. Yang risau tak lama tu rosak lah. Berapa banyak surau-surau lama kena roboh sebab orang dah tak ada. Kan? Tadi saya sambung balik tadi, sebelum kita iklan kutipan tabung tadi, saya kata mencapai kesempurnaan ibadah nombor satu lagi dengan ilmu. Mesti ada ilmu, kena belajar, tak tahu tanya. Macam adik-adik tadi kan, baca kan, semua ilmu tu. Nah, kita bagilah alasan, dah tu tua ustaz, nak ngapal pun banyak terlupa kan. Membalun kepala ikan, sedap pula tu. Kari kepala ikan macam mana nak ingat? Kan, segala isi dalam parut ayam tu semua makan. Hati makan, podal makan. Janji konyang tu. Kan? Iya, kita ni tolak batu dengan kayu. Masalah tak tolak. Jambu batu basah. Batu pun makan. Ubi kayu, makan juga. Jadi kayu pun makan. Kan? Jadi bukan senang kan? Belajar. Macam mengaji tu. Kau nak belajar. Ingat tak dulu Ustaz Piramli ajar dalam kitab Pendekar Bujang Lapuk? Ustazah Rosyatimah ngajar. Ada satu anak murid yang tua tu jawab, jin mata toncet kan? Kan kita galak masa tu. Tapi rupa-rupanya hari ni, tak pelik pun murid-murid tua pergi belajar. Tak pelik. Mana Piramli pun dah tahu. Kan? Cakap apa? Belajarlah. Tak salah kalau kita bangang mengaji. Tak salah. Tapi kalau tiap-tiap tahun bangang, memang salah kita. Dah tahu bangang, tak nak belajar. Betul cakap ni. Pergi belajar. Tak ada sebab lagi dah. Sekarang ni belajar online pun boleh. Dulu Ustaz secara online. Cuma masalah online ni, kalau online tak clear kan? Alah, zero. Bodoh cakap tu. Kan, putus-putus. Kan? Itu halangan. Tapi boleh tak nak belajar? Boleh. Dalam YouTube tu Ustaz tu ajar. Baca macam ni ya. Kita dulu ngaji lain. Tak sama macam budak sekarang. Dulu garang. Macam ni lah rotan. Sentuh tengok. Rotan tu tak pernah kono pun. Tapi dia punya berdabah tu rasa macam kono. Baca. Itu pun baca. Ain date alam date la mim ya mati bawa minun date na. Dulu kan jam tu. Apa bunyinya? Patut bunyinya alamina. Dia lah baca alamina. Tengoklah panjang pendek. Nampak ayah dia marah. Panjang pendek tengok alamina. Baca balik. Date ya. Betul. Dah menangis. Pergi simpan. Simpan dulu. Tu sebab orang dulu pandai ngaji. Birat-birat kan. Budak sekarang abatas saja hakadazaro. Budak sekarang kan. Dengan orang tua pun belajar Iqra sekali kan. Tak apalah tu cara copek, tapi belajar hukum sekali kan. Belajarlah hukum sekali. Belajar. Tak tahu semayang, belajar semayang. Allah Akbar. Ada satu kisah, besan dengan besan berjumpa, berbual. Lama betul tak jumpa dengan besan ni. Besan sehat, alhamdulillah. Nampak macam ni bongkak kaki gaut, sikit lah, tapi dah okey dah ni. Dah boleh lah pijak gitu, tak boleh pijak. Iya, kau buat-buat tak kali azam. Allahu Akbar. Maghrib. Dah maghrib je kita semayang sama. Tak apalah awak semayang dulu, saya sikit paut bang air nanti kan saya join. Dia pun semayang. Allahu Akbar. Besan dia sampai dah masuk rakaat kedua. Dia pun touch. Pap, dia pun ikut rakaat kedua. Habis rakaat kedua, naik rakaat ketiga. Bila bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun bagi salam. Wah, dia rakaat kedua masuk tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada dia ada satu rakaat lagi kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun tegur. Kau bukan ada satu rakaat lagi tu? Itu yang aku malih sembahyang kau ni. Satu rakaat pun nak kira kau. La ilaha illallah. Kono belajar. Belajar. Allahu Akbar. Tu yang ada apa? Yang ada 3 orang. Dia nak meminang anak dia. Jadi haji ni pun macam mana aku nak test dia ni. Aduh, parah ni. 3-3 nak kat anak dia.
Kau nama kau siapa? Nama saya Anas. Oh. Baca surah An-Nas. Oh, seronoklah kawan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Oh, senyum-senyum baca. Kau, saya nama jauh Ahmad Qasar tu. Ahmad Qasar. Oh. Kau baca surah Al-Kausar. Lagi senyum kawan. Inna a'tainakal kausar. Kawan yang nombor 3 ni dah berapa lu? Nama dia Yasin. Wah, parah ni. Sudahnya, nama kau siapa? Nama saya Yasin, tapi ayah saya panggil Qul Allahu Ahad. Allah Akbar. Punya takut kan akan baca surah tu kan. Tak apa, belajar tuan-tuan, belajar. Gila tu, nama Yasin tapi abah panggil Qul Allahu Ahad. Lagi panjang lah nama panggilan daripada nama dia. Kan? Aduh, macam-macam. Kan? Tu dia. Jadi, ilmu. Nombor 2, nak capai kesempurnaan ibadah, mestilah dengan ikhlas. Semayang. Tapi ada pun tak ikhlas. Saja aku semayang subuh 2 rakaat sebab mak mentua ada kat rumah. Contoh. Itu tak ada ikhlas tu. Menyumbang cerita balik, tak ikhlas tu. Sampai nanti abang, orang perempuan, ngomong-ngomong, sampai nanti abang buat saya macam ni. Macam dah saya bagi kat abang. Pak. Saya tak nak kira apa selama ni. Saya bagi duit ASB, saya bagi pinjam kat abang itu. Baru lupa kan. Bagi pinjam dah pulang dah pun. Sabut gitu. Saya lahirkan, bayangkan setiap kali kita sebut malaikat padam pahala gitu. Saya lahirkan 7 anak untuk abang. Bayangkan, pahala beranak pun habis. Jangan ngungkit-ngungkit. Cuba tengok orang lelaki. Mana nak ngungkit? Sebab dia tak tahu nak ngungkit apa. Baik aku senyap, nak ngungkit apa pula ni tu kan. Sebab orang lelaki ni tak biasa ngungkit dah. Bukan orang perempuan sini, tempat lain. Sini okey. Okey? Ikhlas. Yang ketiga, tindak tanduk perangai mesti ada kesan yang baik. Maksudnya tak ada. Kalau ni tak, semayang-semayang, nombor tikam tak? Semayang-semayang, fitnah orang sana sini. Semayang-semayang, mengutuk orang je. Tak ada benda lain. Mengatur, kata mu tak? EJK surau, mengajar ke dik surau, berjoli weh. Pengusi pergi bercuti. Ya Allah. Sampai ke Kemboja. Apa tu? Dia bukan pergi bercuti, dia pergi ke Baru Korban tu pun pakai duit sendiri. Sedap kita bercakap. Bukan surau sini, dia surau sini, okey. Surau ni tak ada macam tu. Tempat lain. Surau sini mana dia cakap pasal orang, tak ada, semua baik je. Agaklah. Kan? Iya. Kan? Jadi, kadang-kadang, sebabkan hati kita tu, jadi kalau kita buat jahat, kita buat dosa juga, makna ada masalah dengan ibadah kita. Dan yang keempat, mestilah dimulakan dengan niat. Jadi kenapa kita? Kena cek balik. Kenapa kita pergi ke surau? Apakah kelebihan-kelebihan? Jom pergi surau. Yang pertama adalah tanda orang-orang beriman. Sebab pergi ke rumah Allah adalah merupakan salah satu tanda orang beriman. Boleh semak dalam surah At-Taubah ayat 18. Tengok. Yalah datang sini beriman percaya pada Allah. Orang yang percaya je datang. Datang surau semayang ni orang yang percaya. Semayang jemaah. Berapa kali ganda daripada semayang seorang? Cuba cakap pahala dia. Berapa kali ganda? Semua tahu. Tak payah fikir. Kejap. Berapa? 27. Tak ada. Semua terus jawab 27. Semua orang tahu 27 kali ganda. Tetapi ramai yang tak datang tu sebab bukannya tak nampak. Hatinya tu tak nampak. Sebab pahala bukan nampak. 27 kali ganda tu pun, kita tak tahu 27 kali ganda daripada berapa. Tak tahu. Bayangkan kalau kita tukar 27 kali ganda tu, tukar jadi RM27. Satu waktu RM27. Apa macam? Masa tu ponoh surau. Kita batalkan pembinaan dewan ni. Sebab kita nak perluaskan surau kita. Wah, macam tu sekali lah. Kan? Yang apa tak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok dalam poket RM27. Macam. Yang seorang tu Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada pula. Faham ni? Ya Allah. Lambik sistem. Ada sistem sikit kan. Contoh kan. Masa tu orang perempuan dekat balik tabir tu dah tahu dah bual dia. Kau dah berapa lama dah semayang sini? Zaitun. Bukan nama sebenar.
Kau dah apa lama dah sampai sini? Baru 2 minggu. Banyak duit kau. 5 kali 27 kali 14. Ya Allah, banyak duit kau. Aku baru tahu. Jiran aku tu tak berguna betul. Tak ada beritahunya aku. Dapat RM27. Nampak dia punya marah. Sedangkan pahala lagi besar pada tu. Itu orang perempuan. Orang lelaki pula dia tak bincang soal-soal remeh-temeh. Dia akan bincang isu dasar. Agak-agak kau lah Man, kalau kita makmum dapat RM27, imam dapat berapa? Oh, dia punya bincang. Dia lain dia punya bincang tu. Dia tahan dia motor imam kat luar tu. Imam cakap. Imam dapat berapa? Cakap. Imam ni berzuhud. Alhamdulillah. Imam cakap, Mam, imam kena declare. Cakap, Mam, ini zaman telus. Imam tak boleh suruh. Yalah. Kadang-kadang tu kalau lupa-lupa tu, baca tu, sikit dapatnya. Tapi bila khusyuk lebih sikit, insyaAllah lebih. Tapi teruk-teruk pun RM40 tak lari lah. Malam tu bertumbuk nak jadi imam. Asyik dia jadi imam, bagilah aku pula. Tapi bukan macam tu. Allah bagi lagi besar daripada ringgit ni. Lagi besar. Itu sebabnya. Beriman kepada Allah. Kedua, Rasulullah SAW, siapa yang pergi ke masjid, ke rumah Allah untuk salat jemaah, maka pada satu langkah dihapuskan dosa, pada langkah yang lain dicatatkan pahala, baik semasa pergi, baik semasa balik. Hadis riwayat Ibnu Majah dan riwayat Ahmad. Pergi datang. Begitu juga yang ketiga, akan disambut oleh Allah SWT. Bila datang ke rumah Allah, Allah sambut kita. Cuma kita tak nampak. Datang. Seronok datang. Tu rasa tenang. Orang datang surau tenang. Tu sebab dalam perbuatan solat, saya nak tanya semua. Tahu tak? Ada dibuat kajian tentang teoretik solat. Dalam perbuatan solat, yang mana paling tenang sekali? Cuba cakap. Perbuatan yang mana? Waktu angkat takbir, rukuk, tidal, sujud, duduk atau duduk sujud. Mana paling tenang sekali? Ceteka. Paling tenang mana? Time sujud. Itu memang tenang. Itu namanya lolap. Tahu? Bayangkan doktor yang berbangsa Cina buat kajian. Waktu saat yang paling tenang dalam solat adalah waktu selepas kita rukuk, kita bangun. Sami Allahu liman hamidah. Waktu berdiri sebelum kita sujud tu, itulah sebenarnya waktu paling tenang sekali. Dan benda tu takkan dapat oleh orang yang sembahyang bakal capui, mencelinap, memocut, berdosup, apa lagi? Menculit. Orang ni sembilan cakap tu laju betul tu. Maknanya daripada tu, Sami Allahu Akbar tu dia tak rasa. Yang itu kan, yang dekat Indon ni, yang dia ke video tu. 20 rakaat dalam masa 7 minit. Apakah gila sembahyang tarawih macam tu? 7 minit. Kelang kabut orang tengah buat air pun tak siap lagi. Kan, cuba cabar dia tu, tadarus pun buat macam tu. Khatam Quran dalam masa 1 minit dah. Kan? Gila tu. Kan? Tak mano tak kan? Disambut oleh Allah SWT. Itu sebabnya rumah ni rumah Allah. Jangan kita sindir orang datang surau. Ni kau tiba-tiba datang ni, faham? Rumah wah tu rumah Allah tu. Kau datang, dah tak pernah datang, tiba-tiba datang, mesti kau nak kenduri kan? Kan? Dah kono kawan tu. Jangan main-main tu. Bila kita cakap benda tu menyebabkan orang tu tak datang, kita tanggung tu. Melokek dalam hati kawan tu. Cakap elok. Seronok tengok kau datang. Walaupun kami tahu kau nak kenduri. Nampak ayat dah. Walaupun tahu kau nak kenduri, tapi kau insyaAllah kenduri kau tu kita datang. Tapi kau lepas kenduri janganlah hilang. Kau datanglah, join lah kita orang ni. Kalau kau join, kau adalah jemaah kami yang ke-350. Maksud kira. Faham tak? Lepas tu datang kat sini boleh belajar macam-macam. Boleh belajar. Nampak? Belajar. Kan? Betul jangan orang poning-poning. Lepas surat lepas kita semayang, lepas bagi salam, tak ada zikir-zikir dah. Ada pula orang cakap. Kan ada yang poning-poning tu. Tak ada salah zikir lah. Tak salah pun. Nabi tak buat. Nabi? Kau jangan pakai handphone. Nabi makin tak pakai handphone. Benda baik. Zikir.
Memang ulama Nusantara dulu je dah susun lah lepas semayang baca ni. Ulama Nusantara susun tu supaya kita pada bondo lah kita baca. Dah lah kita ni jadi ibadah ni sikit, bukan banyak. Zikir pun pemalih. Kenduri tahlil arwah. Neraka dia kata. La ilaha illallah. Memang zaman Nabi dulu tak baik kenduri tahlil. Tapi zikir tu Nabi suruh buat. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Zikir itu ingat Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah halang-halang buat tu, buat 1000 kali. Dah hilang-hilang lutut baru doa. La ilaha illallah. Yang seorang la ilaha illallah. Mana dia connect dia tu. Barulah berbaloi lauk kari kepala ikan kat dapur tu. Ini lauk masak berpagi sampai potang zikir sikit-sikit dia bondo. Siapa yang pergi Seremban kan, pondok Syekh Murtada punya amalan kan, memang zikir memang panjang-panjang tuan-tuan. Dah hilang-hilang lutut baru doa. Itu ada orang yang tak biasa, dia ni tolak balor aku cari balor ni. Doa pun panjang, apa pun panjang, tak apa tuan-tuan buat je. Jangan dengar cakap orang ni, yang malaun-malaun tu, jangan dengar. Jangan pergi kubur pagi raya. Amalan Yahudi tu. La ilaha illallah. Pergi kubur amalan Yahudi. Semua bakal ikut agama-agama lain tu. Semua pergi kubur. Ya, tapi kita pergi bukan kita macam dia. Kita tak ikut macam dia pun. Kita baca Yasin. Mana boleh baca Yasin kat kubur? Nak seko lagi. Bila tak boleh baca Yasin nak baca apa? Baca surat apa? Tak apa perangai dia orang ni. Bacalah Yasin. Kita nak baca surah Fatihah. Nak doa buat tak ada masalah dah. Cuma jangan diwajibkan tu saja. Malam ni 10 Syakban orang baca Yasin 3 kali kan. Nak baca boleh, tak baca pun boleh. Tapi jangan sampai mesti baca 3 kali. Tak boleh baca 3 kali, baca sekali. Tak larat lah Ustaz, sekali boleh. Boleh. Pun tak larat. Yasin, Sadaqallah Nazim. Pemalihnya manusia. Mampu lagi baik. Kan? Mana ada semayang teh kursi ni? Ni mazhab kursi. Sodap kau bercakap. Boleh, tapi kau nak belajar juga. Macam mana cara kita rukuk, macam mana cara kita nak sujud, macam mana kita perbuatan kita. Kemudian kaki kursi tu letak kat mana. Kursi yang macam mana kita boleh gunakan. Jangan sampai ganggu saf. Semayang kat surah, sofa bawa Pahala kau bawa sofa. Yang seorang tu nak bawa kursi urut. Syak takkan, la ilaha illallah. Kau ni nak semayang, kenapa? Nak ni contoh. Tak ada orang buat lagi dah. Tapi kau nak belajar lah. Kan? Macam tu. Disambut oleh Allah. Kemudian, dijamin rezeki dan syurga. Rasulullah SAW bersabda ada 3 golongan. Semuanya dijamin Allah ketika hidup dia diberikan rezeki dan kecukupan. Apabila mati dia masuk syurga. Siapa yang masuk ke rumahnya dengan memberi salam, maka dia dijamin Allah. Siapa yang keluar rumah untuk ke masjid, ke rumah Allah, maka dia dijamin Allah. Siapa yang keluar demi berjuang di jalan Allah, maka dia dijamin Allah. Maka datang kita niat kerana Allah. Ama yuhajir fi sabilillah yajid fil ar muragaman katsira wa sa'ah. Surah An-Nisa ayat 100. Barang siapa yang berhijrah, berubah niat semua kerana Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ni tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Yang hisap Allah Ta'ala bagi kat kita. Kemudian Allah Ta'ala akan menyebut nama kita. Bila pergi rumah Allah, Allah akan menyebut nama kita di depan malaikat. Cuma kita tak dengar. Kalau dengar, pitam. Dengar pengsan. Contoh kan. Contohlah tiba-tiba. Iyalah, kita ni, bayangkan Allah Ta'ala sebut nama kita, kita bertuah lah tu. Kan? Kita ni ingat dunia ni sementara ya. Selagi boleh pergi surau baiklah. Saya pernah nak kuliah subuh kat Seremban. Ada seorang makcik tu dia duduk kat kursi nak dengar. Lepas subuh nanti nak dengar kuliah subuh saya. Sebelum subuh tengah tunggu tu dia macam ni. Wah ingat dia tidur punya meninggal. Waktu mandi jenazah dia senyum jenazah ni. Allah. Okay. Kena cakap. Hari-hari imam doa, Allah maghtim ala nabi snil khatimah wa la tahtim alana ya Allah bisu'il khatimah. Tak. Hidup di dunia ni sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Ingat. Dunia bukan tempat tinggal. Tapi dunia tempat meninggal. Faham? Wah lain macam tu. Hashtag. Dunia bukan tempat tinggal. Tapi dunia tempat meninggal. Macam tu.
Tapi janganlah letak kat depan signboard surau tu, jangan. Kita ni kena ubah tu. Kita masyarakat kita ni kena ayat positif. Dekat depan surau tu nanti, dekat dewan kau, dekat apa, letak tu. Berjom sama-sama ke taman syurga. Oh, macam tu. Datang beramai-ramai. Tawaran pahala berganda. Datang, solat berjemaah. Tak maukah anda 27 kali ganda, pahala digandakan? Wah, nampak macam tu lah. Ini kan siap dengan gambar kubur. Sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Tak habis-habis nakutkan orang. Kan? Yang satu tu lagi lah. Tengah ambil sembahyang nampak lah signboard. Awas, di sini ada pencuri. Dia pandang mana pula pencuri. Kawan tu saja singgah. Dah comel kawan tu rasa. Dia tak apa. Tinja kat dalam surau ada seorang. Jangan tu pencuri Wah, tu imam tu. Kan jadi fitnah tu. Tak payah kalau tak signboard kat surau, memang banyak pencuri dalam dunia ni. Kan? Tak payah. Itulah dia. Aduh. Kita ni sampai masuk akan mati. Dan Nabi sebut, orang yang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Salah satu orang yang cerdik, dia datang surau. Sebab dia sedar dia akan mati. Ada siapa tak tahu dia akan mati bila? Dia cakap, saya dah tahu dah. Saya dapat dah gitu, saya lambat lagi. Boleh cakap? Tak berani kan? Kalau tengok, kita buka YouTube, kita type sudden death. Kita akan tengok macam-macam orang meninggal dengan cara-cara tengah baca berita, meninggal. Tengah duduk tengok pula, bin tumbang, jatuh, jauh, jatuh, tinggi tu, boom, jatuh, mati. Macam-macam. Kita tak tahu kita mati bila. Nabi Yaqub yang kawan baik dengan malaikat maut pun tak tahu mati bila. Bayangkan kalau kita dapat kawan baik dengan malaikat maut macam. Mentari pun minta tolong kita tu. Kau tolonglah tanya aku mati bila. Siap tanya. Kau cakap dengan dia, jangan cabut cepat-cepat sangat. Ni ada banyak benda tak settle ke ni. Betul kan? Nabi Yaqub pun tak tahu. Nabi Yaqub cakap kalau kau nak cabut nyawa aku, bagilah tanda tu. Jangan risau sahabat. Aku akan bagi tanda kat kau. Sudahnya satu hari tu, dah lama-lama tu cakap, hari ni aku nak cabut nyawa kau. Kau kata nak bagi tanda. Aku dah bagi dah tanda tu kat kau. Apa tandanya? Yang pertama, badan kau yang tegak sudah mula menjadi bongkok. Yang kedua, badan kau yang tegap sudah mula menjadi lemah. Yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada belum tanda tu? Dah ada dah. Standby lah. Susah warna pula. Soalan bocor. Kan? Melagak lagi. Lain lah kalau ada kat notice board kat luar tu, senarai kematian minggu ini. Nah, senang. Setiap hari boleh tengok. Dia lepas Zuhur, dia update. Penuh Zuhur ke seorang. Hui. Balik. Nama kau tak ada. Dia tengok, oh nama tak ada, balik. Kata kan. Sekali malam tu. Hui, nama kau ada lah. Hah? Ya kau bila? Besok. Dah masuk dalam jumpa imam. Tolong imam. Tolonglah imam. Imam jadi penuh jadual. Tolong apa? Imam tolonglah doakan. Imam minta tangguh imam. Kenapa nak minggu ni anak nak kenduri ni? Lepas tu nak mati, matilah. Yalah aku ni tak janjilah. Kita cubalah. Imam pun doa, ya Allah, kau tangguhlah ni kematian jemaah ni. Patut esok, ya Allah. Siapa nama kau? Dia minta tangguh. Dapat seminggu jadilah, ya Allah. Minggu ni nak kenduri anak. Kau makbulkanlah doa hamba punya. Walhamdulillah. Kau pergi tengok. Dia tinjau, padam nama dia. Dah orang nombor 2 naik nombor 1. Celaka betul aku pula mati ni. Dia. Dah dia pula masuk dalam. Macam mana bila? Sudah itu. Jadi tak payah pening-pening kepala. Standby. Senang. Tak ada siapa tahu mati bila. Ada orang ni elok sihat. Tiba-tiba meninggal ke? Orang tu sakit. Kita pergi hospital. Kita tengok dia. Dia pakai oksigen. Kita pun tengok. Aku rasa tak besok lusa tu. Mak confident je kau. Yang bercakap tu keluar hospital. Tak pandang ke kanan. Digelek ke taksi tu lah. Sama mati. Sudah yang pakai oksigen ni dia baca Yasin untuk kita. Nak cakap apa? Kita tak tahu kita mati bila. Kan? Jadi jangan kita lagak-lagak. Ada orang tu jalan-jalan. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit.
Ada orang tu jalan, bab jatuh dalam lubang. Dalam gila. Gila pun tak dalam macam tu. Bila dia jatuh, orang ingat memang mati punya. Bomba datang, tarik pakai tali, cek rupanya dia pengsan. Tak mati. Ada lagi nadi dia. Weh, dia hidup lagi lah. Lepas tu bila dia terjaga, dia jaga. Bang, hebat. Kenapa? Dia pun blur lagi. Kenapa? Abang jatuh dalam lubang. Dalam tu bang. Tapi tak mati. Ya kau. Mana lubang tu? Dia tinggal lubang tu. Langsung mati. Terperanjat tengok lubang tu. Tadi jatuh dalam lubang tu tak mati. Dia mati sebab terperanjat tengok lubang. Bayang tu. Nak cakap apa? Mati bukan sebab kita sangkut-sangkut. Itu sebab hidup dalam dunia sementara ni jangan buat perangai. Jangan kutuk-kutuk orang. Jangan cari pasal fitnah orang. Jangan. Susah hidup kita nanti. Jangan sebarkan cerita yang tak ada. Yang tak pasti jangan sebar. Kita macam contohlah baru ni orang heboh pasal viral aib orang ni kan. Viral video seks ni kan. Pedulikanlah tuan-tuan. Betul salah tu semua bukan hal kita lah. Jangan tengoklah. Kita tengok, apa? Tak goli tu. Jangan kita terbabit. Lepas tu kita share. Bila kita share, sekejapan jadi jutawan dosa. Buat apa? Tak payah. Kan? Dia pergi masjid, dia pergi hospital, dengar haji apa tu sakit tonat. Dia pun naik motor. Yang seorang dah pergi ziarah dia. Rupanya dia tak ada. Dia dah okey tapi dia dibawa pergi hospital lain sebab untuk pemeriksaan susulan. Dia pun turun. Dia turun naik motor. Seberang jalan dia pun lalu berselisih dengan orang nak pergi tengok tadi. Dia pun cakap, haji tu. Dia kata, kawan tu dekat dia tak ada. Dia pergi suruh hospital lain. Tak ada. Innalillah. Dia ingat dah mati. Dia cakap dia tak ada. Dia tak ada ke atas. Dia dah pergi hospital lain. Itu maksud dia. Yang dia ingat cania-cania tu. Dah mati kawan tu. Dia pusing balik. Pergi ke rumah orang tu. Sabarlah kau ya. Kenapa pula? Okay, kalau rumah tak tu. Lah, aku baru balik tahun hospital lah. Yang cakap laki kau dah meninggal. Dah melulung kawan tu. Dia yang bagus tu siap bagus. Advance tu siap telefon surah pasang kemah dah. Yang kawan tu balik daripada pemeriksaan susulan, daripada naik ambulan tahu, hantar balik ke rumah. Kawan tu turun daripada ambulan tu. Lepas tu, Assalamualaikum. Dah yang cakap tadi meninggal. Yang menyampaikan cerita, peranjat tengok kawan tu balik. Tu sebab jangan bawa-bawa cerita orang. Jangan. Abu Lais As-Samarkandi ajar kita, bila orang bawa cerita kat kita, ada 6 perkara kita kena buat. Bila ada orang bawa cerita, ada 6 perkara kita kena buat. Nombor 1, jangan terima cerita orang memburuk-burukkan orang ni. Jangan terima sebab kesaksian dia tak cukup. Dia sekadar tuduhan saja. Walaupun kita dengar macam betul, jangan terima. Kedua, hendaklah kamu mencegahnya. Kau berhentilah bawa cerita macam ni. Kalau kau tak ada bukti, jangan cerita. Lagipun tak ada faedah pun cerita. Kalau betul jadi mengata, tak betul jadi fitnah. Yang ketiga, janganlah kamu bersangka-sangka disebabkan cerita orang. Kan Allah Ta'ala pun dah beritahu, sesungguhnya janganlah kamu berprasangka, sebahagian daripada berprasangka itu adalah dosa. Jangan kita buat. Tak sangka kan dia macam tu. Jangan. Yang keempat, janganlah kamu menyelidik. Jangan menyelidik. Ya ke cerita tu? Entah. Jangan risau. Aku kenal abang itu. Nanti aku tanya. Apa-apa aku update dalam grup. La ilaha illallah. Dia pula nak update apa hal? Yang kelima, hendaklah kamu membenci perbuatan itu. Mengata fitnah neraka semua. Jadi benci. Dan yang keenam, bila dah benci, janganlah kamu mengulangi perbuatan itu. Ingat tu. Ya. Tak sangka kan? Hormat tu seorang ni. Kau dengar cerita tak? Cerita apa? Haji tu lah. Haji mana? Haji yang umur 80 tahun. 85 tahun. Kenapa? Dia dah kahwin. Biarlah dia kahwin. Boleh masalah. Kau tak dengar habis cerita aku ni. Bini dia umur 25. Jawablah. Biarlah. 85, 25. Alhamdulillah. Dapat bini yang tagap boleh jaga dia. Okeylah tu. Yang seorang tu pula, yang perempuan yang seorang tu bukan orang sini, orang tempat lain.
Copet cakap, malam pertama mampu itu. La ilaha illallah, sadaq kau bercakap. Cuba kau tanya perempuan tu, apa yang kau gemar benar dengan lelaki kau tu? Bukan dia dah banyak umur ke? Sebenarnya Abang Haji ni kan, dia lemah lembut. Kau? Dia selalu senyum. Dia cover gigi tak ada. Dia ni romantik, pandai gurau. Bergurau pandai Haji tu. Dan yang paling best kan, setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia dah pokak, tak terong lah. Tak, tapi makna yang kita nak sibuk-sibuk kutuk-kutuk orang, cerita orang, kenapa? Kan? Belagak lah tu, bini yang lawa. La ilaha illallah, tak payah. Tak ada kepentingan pun kat kita. Cakap-cakap pasal orang, buat apa? Kan? Seterusnya mendapat naungan di akhirat. Kan? Tu kita tahulah tu. Ada 7 golongan dapat naungan di akhirat. Tahu kan? Itu dah share lah sebelum-sebelum ni. Semua tengok. Yang pertamanya pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah. Jadi budak-budak muda yang datang beribadah kepada Allah. Alhamdulillah. Bagus. Adik-adik datang. Dia kan salah satu cara lagi dia nak tambah pahala. Adik-adik kalau keluar nampak selipar kasut tu susun tengah keluar. Pek pahala. Susun dengan kasut. Bukan bawa lagi keluar. Susun selipar tak arah keluar. Sebenarnya ramai orang salah. Dia ingat selipar kalau arah keluar tu ikut Jepun. Nabi pun buat macam tu. Jepun dengan Nabi siapa lahir dulu? Ikut Nabi dapat pahala. Ikut Jepun tak dapat apa. Ui, macam Jepun. Bukan. Sunnah Nabi tu. Selipar arah keluar. Nah, Jepun tu belajar dengan Nabi lah tu. Nah, selipar arah keluar. Dah payahlah orang surau. Tak kena lah dia selipar macam mana. Dia dah biasa bersepah. Bersepah senang jumpa. Bila susun tak jumpa selipar mana. Tak perasan dia kan. Sikit lagi tuan-tuan. Cara duduk dah beralih-alih tu saya faham. So berhenti tu saya faham. Sikit lagi. Kemudian orang yang hatinya terpaut pada rumah Allah, pada masjid. Kemudian keempat, 2 individu saling mengasihi kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Kemudian lelaki yang menolak pelawaan seorang perempuan yang kaya dan cantik untuk berzina kerana takut kepada Allah. Bukan kata perempuan buruk dan miskin boleh. Maknanya kalau kaya, cantik pun kita tolak. Ini kan pula yang miskin dan buruk. Faham? Kemudian orang yang bersedekah dan merahsiakan sedekahnya. Tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Dan begitu juga orang yang mengingati Allah sampai menitis air matanya. Dia ingat ke Allah banyak-banyak. Kemudian dapat cahaya pada hari kiamat. Perjalanan kita pergi surau, perjalanan kita tu akan dicahayakan oleh Allah Ta'ala. Macam tu juga nanti besok akhirat. Allah Ta'ala akan menaungi kita dengan cahaya. Kemudian dibebaskan daripada api neraka dan kemunafikan. Cerita munafik sudah cerita tadi macam mana Hanzalah tanya tadi. Kemudian mudah untuk melepasi titian sirat. Kan? Siratal mustaqim. Dia boleh jadi lebar, ikut amalan kita. Malah boleh jadi halus, lagi halus daripada rambut. Rambut tu dia bolah 7. Itulah halus ya. Kalau pijak memang potong 2 lah tu. Kan? Dan begitu juga mendapat hidangan yang hidangan yang lazat di syurga nanti. Mudah-mudahan. Jadi, mana kata tuan-tuan, datanglah ke surau. Imarahkanlah surau kita. Dan kita dah ada rumah Allah. Ingat ini adalah hati untuk penduduk Karyahan. Untuk penduduk kawasan sekitar. Selagi mana ada surau, selagi mana orang hidupkan, insya-Allah mudah-mudahan kita semua beroleh keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa cukuplah setakat tu. Ada apa-apa yang tertinggal tak ada dah. Okey dah kan? Jadi saya ucapkan terima kasih banyak di atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Saya minta maaf banyak salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ada masalah sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit, tangan kebas-kebas. Jawapan untuk masalah anda, susu kambing Al-Am. Susu kambing Al-Am ni dengan hanya berharga RM45 saja boleh menyelesaikan masalah yang saya sebutkan tadi. Oleh itu, hubungi segera, tekan link ataupun tulis di ruangan komen.